Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan dan ini adalah video saya yang baru sejak PKP ni. Saya tak dapat nak buat video memandangkan showroom tutup. Jadi kita buat video dari rumah je lah. Dan memandangkan kita tak ada kereta Proton baru untuk di demo, saya gunakan kereta mainan anak saya lah kot untuk jadikan demo. Jadi video ni saya nak cerita pasal sistem ABS. ABS ni adalah sistem keselamatan kereta yang berkaitan dengan brake. Untuk kereta menggunakan sistem ABS ni dah lama, tapi untuk Proton start model Wira 1.8 kalau tak silap saya, Proton dah gunakan sistem ABS. Dan untuk model Proton yang sekarang ini, iaitu model Persona, Iris, Zora, Saga dan juga X Series, XVT, S70, ABS tu adalah benda standard lah. Even kalau beli Saga manual sekarang pun dia bagi ABS standard. Untuk kereta Proton, ABS dia dipanggil 4 channel ABS, iaitu sistem 4 channel ni maksudnya ABS ni akan engage individually dekat setiap 4 tayar ni lah. So kita nampak ada 4 tayar untuk kereta. Kalau motor pula, motor dia ada 2 jenis sistem, single channel dengan dual channel, sebab motor cuma 2 tayar. Kalau single channel, ABS tu control dua-dua tayar lah, depan belakang. Kalau dual channel, dia akan control tayar depan dan belakang secara berasingan. Tapi untuk kereta, kereta yang ada disc brake depan belakang lah ya, dia akan guna 4 channel ABS. So dia punya ABS tu akan control brake ke 4 tayar ni secara individu lah. Apa guna ABS ni? Satu lagi, ABS ni maksudnya anti-lock braking system ataupun sistem brake anti kunci. Untuk kereta-kereta yang tak ada ABS, bila kita brake, mengejut khususnya, bila kita tekan brake, brake tu mungkin akan pegang disk ataupun drum tu terlalu kuat sehingga tayar ni akan lock. Itulah tujuannya sistem brake ABS tu dicipta, dia anti lock. Tujuan dia adalah supaya bila kita tekan brake kuat-kuat, dia tak akan lock tayar ni. Jadi bila tak lock tayar ni, kereta tu akan brake secara orang putih kata graceful lah. Dalam bahasa Melayunya, dia berhenti secara lembut, secara tidak terlalu mengejut. Jadi dari segi keselamatannya, kereta akan berhenti dengan lebih terkawal. Kita boleh kawal steering dengan baik bila kita sedang dalam keadaan emergency. Contohnya, kita nak mengelakkan objek dekat jalan ke, contoh ada pokok tumbang ke, kita nak mengelak, kita masih boleh mengawal kereta dengan baik walaupun ketika kita sedang menekan brake sambil setia. Kalau kereta tak ada ABS, kita tekan, kereta tayar lock, kita pusing steering, kereta akan berpusing atau kereta akan tergelincir keluar lah. So, kelebihan ABS adalah dekat waktu bila kita membrake secara kecemasan. Dan kalau dalam keadaan pemanduan biasa pun, bila kita tekan brake, kereta yang ada ABS ni, brake dia kita rasa lebih mudah untuk kita nak modulate lah. Kalau macam kereta yang tadi ABS ni, untuk brake perlahan, kereta yang tadi ABS, brake dia lebih cepat cengkam lah. Tapi bila kita nak brake lebih kuat, kereta yang ada ABS ni akan lebih selamat untuk kita brake lebih kuat. Khususnya kereta yang lebih laju lah, macam kereta enjin besar ataupun kereta yang ada turbo. Macam mana kita nak tahu kita punya kereta ABS sistem berfungsi atau tak? Bila kita tekan brake, ni pengalaman saya sendiri lah, kereta saya ada ABS. Sebab saya dah pernah bawa kereta yang ada ABS dengan tak ada ABS. Kereta yang ada ABS, bila kita tekan brake, khususnya bila tekan brake agak kuat, pedal brake tu akan ada gegaran sikit. Ni macam gereg-gereg. Itu maksudnya sistem ABS sedang berfungsi lah. Kalau kereta yang tak ada ABS pula, bila kita tekan brake, brake tu akan gigit. Macam kita bawa motor, kebanyakan motor kacai tak ada ABS. So, bila kita tekan brake atau kita tarik picu brake tu, dia akan brake dengan kuat lah. Sebab itu yang kadang-kadang motor boleh tergelincir sebab dia tak ada ABS tu, dia akan kunci tayar bila kita brake kuat. Sama juga macam kereta. Dan macam mana ABS ni berfungsi? Kalau dekat fizikal tayar tu, ni dekat belakang tayar ada drive shaft tu, macam kereta pemacu depan dia punya drive shaft tu, ujung drive shaft tu dekat belakang hub tayar ni dia akan ada satu ring tu bentuk macam gear lah. So sensor ABS akan baca putaran gear tu, dia akan baca gear tu, daripada gear putaran gear tu dia akan baca lah kelajuan tayar ni berapa. Tu secara teknikalnya lah sistem ABS. Jadi macam sekarang ni untuk di Malaysia, sistem keselamatan kereta wajib ada ABS kurang-kurangnya. Dan untuk kereta Proton, khususnya Proton Saga, Iris, Zora dan Persona, ABS ni memang standard lah. Kita beli bayaran paling asas sekalipun, paling basic sekalipun, tetap ada ABS. Kalau dulu beli Saga B&M, FLX ataupun Persona Elegant dulu, model yang baseline, dia tak ada ABS.
Walaupun kereta besar harga 40,000 lebih, ABS tak ada. Tapi sekarang Proton dah jadikan ABS tu standard. So kereta Proton yang sekarang ni dia lebih berbaloi lah kalau nak beli dengan harga yang sama ataupun lebih murah, tapi dia ada ABS standard. Dulu Saga yang VVT ni sebelum yang facelift ni, model yang standard tak ada ABS. Dia ada airbag je, tapi ABS tak ada. Pada saya antara airbag dengan ABS ni dua-dua sama penting, tapi saya lebih suka kalau kereta tu ada ABS. Macam Perdana V6 lah, dia tak ada airbag tapi dia ada ABS. Saya pun tak tahu kenapa dulu tak ada letak airbag lah. Mungkin sebab design Mitsubishi untuk Perdana tu dia memang tak design untuk airbag, so Proton ambil yang mana dia boleh fit je lah. So setakat itu saja video ringkas saya sempena PKP yang baru ni, sebab kita tak boleh nak open showroom, jadi saya pun tak boleh nak buat video sekitar showroom sebab kita tak dibenarkan datang ke showroom kecuali untuk yang after sale. Jadi kita buat video untuk apa yang kita boleh cerita di rumah sajalah menggunakan model kereta ni. Saya ingat nak beli model kereta Geely Boyue ataupun Geely Binyue, tapi saya tahu harga dah dekat 600 lebih, bajet pun tak ada. Jadi nantilah kalau ada bajet saya akan buat video guna model skala kecil tu lah. Yang tu nampaklah dia punya gambaran kereta tu, sebab kereta tu pun sama macam S70, S50 kan. Tapi saya ada kereta macam ni yang tak tahu apa rupa. Dia tulis nama ni Peripera, atas ni hashtag mini. Ok lah, macam mini lah kan. Adalah rupa kereta. Jadi kalau korang rasa video perkongsian ni bermanfaat, khususnya mereka yang sedang berkira-kira untuk tanya lebih lanjut pasal Proton, nak beli kereta baru pun buat masa ni PKP, kita tak boleh nak uruskan dengan sempurna sebab kilang pun tutup, jadi kereta pun tak ada sampai. Tapi sekadar nak bertanya-tanya, boleh send WhatsApp. Saya sediakan link WhatsApp saya dalam description. Follow saya di social media, link social media ada dalam description juga. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya untuk perkongsian lebih banyak info, khususnya buat masa PKP ni kita akan kongsi info tentang sistem-sistem kereta lah. Saya akan kongsikan untuk sistem ADAS pula, yang khususnya yang ada dalam I-Series lah. Yang ini saya akan mulakan dengan sistem yang kebanyakan kereta ada seperti ABS, airbag, traction control dan beberapa ciri lain yang saya fikir mungkin ramai antara kita yang beli kereta pun tak tahu apa benda ni. Jadi sehingga video akan datang, jangan lupa kekal lockdown kendiri di rumah. Kita jaga kita nak pastikan rantaian COVID ni berakhir dengan segera supaya kita boleh kembali kepada hidup yang normal lah. Jadi sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih.